Ramai para fans Boruto yang berpendapat Kawaki ada kemungkinan besar untuk berubah menjadi seorang yang jahat. Sekarang ini kita telah melihat Kawaki ini masih mempelajari apa itu makna sebenar menjadi seorang shinobi. Tetapi setelah beberapa perkara berlaku, Kawaki mulai faham bahawa menjadi seorang shinobi bukanlah satu perkara yang mudah, kerana mungkin sahaja mereka akan kehilangan orang yang mereka sayangi. Namun setelah kita melihat klip perlawanan Boruto dan Kawaki di masa depan, saya yakin di kalangan kita lebih memilih Kawaki lah yang telah berubah menjadi seorang yang jahat. Dan mungkinkah Kawaki ini akan mencetuskan peperangan terbesar di dunia shinobi seperti mana Uchiha Obito pernah lakukan sebelum ini. 本当に多くの人々の心を変えてしまった。あいつは頑張りましたから。3代目、4代目、目の前に英雄がいます。 Setelah saya membaca ulang manga Boruto berkenaan ke semua adegan Kawaki, saya mula menemukan pola cerita yang mirip dengan anime Naruto dahulu. Dari analisa ini, saya lebih mengarahkan ke arah Kawaki yang ingin menghancurkan desa Konoha. Di cerita chapter 59, Amado pernah menyarankan Kawaki untuk menanamkan karma yang baru pada tubuhnya. Sebenarnya jika dilihat dari apa yang dilakukan Amado ini adalah perkara yang bagus untuk Kawaki, kerana Kawaki akan mempunyai kekuatan yang lebih hebat untuk melindungi Naruto. Namun saya agak sedikit curiga apabila ia berkait dengan karma. Kenapa Amado mesti menanamkan karma yang baru sedangkan Amado boleh sahaja menciptakan kekuatan yang lain kepada Kawaki? Dan dari keadaan ini menimbulkan satu kecurigaan dalam diri saya tentang perancangan Amado ini. Karma bukanlah satu kekuatan yang biasa kerana ia merupakan kekuatan dari Otsutsuki. Ditambahkan karma Kawaki adalah dari Otsutsuki Ishiki. Jadi tentunya kekuatan yang dimiliki Kawaki bukannya satu kekuatan yang biasa. Walaupun Ishiki sememangnya sudah mati, tetapi kekuatan karma Ishiki masih tetap ada pada Kawaki, dan ini menjadi kelebihan kepada Kawaki. Namun kerana karma ini juga telah menjadi punca terbesar kenapa Kawaki mampu membunuh Boruto dalam chapter 66 sebelum ini. Kawaki sanggup melakukan apapun demi lindungi Naruto walaupun dia terpaksa membunuh saudaranya sendiri iaitu Uzumaki Boruto. Dari keadaan ini sudah menunjukkan yang Kawaki hanya mengambil kisah akan diri Naruto melebihi apapun. Dan jika sesuatu berlaku kepada Naruto, mungkin sahaja itu akan menjadi satu titik permulaan di mana Kawaki akan berubah akan sikapnya. Melihat tentang kisah Kawaki dan Amado ini membuatkan saya teringat tentang kisah Obito dan Madara dulu. Memang jika dilihat dari kisah permulaan hidup Kawaki dan Obito, kedua-duanya memiliki perbezaan yang sangat ketara, di mana Kawaki sejak dari kecil langsung tidak dihargai oleh ayahnya. Bahkan pernah sesekali dia dipergunakan oleh Jigen untuk menjadi wadah kepada Ishiki. Pada ketika itu Kawaki hanya mempunyai satu keinginan, iaitu dia menginginkan untuk mempunyai kehidupan yang lebih tenang dan tidak lagi dipergunakan. Namun kehidupan Kawaki mulai berubah apabila dia bertemu Naruto. Naruto sejak pertama kali bertemu Kawaki telah melayan Kawaki dengan begitu baik, seolah-olah Kawaki ini adalah anak bagi Naruto. Setelah mengalami keadaan seperti itu, Kawaki telah berjanji pada dirinya untuk memastikan Naruto akan selalu dilindungi olehnya. Dan kerana itu Kawaki mahu menjadi semakin kuat agar dia mampu menggunakan kekuatan itu untuk lindungi Naruto. Sedangkan cerita ini agak berbeza dengan diri Obito, di mana Obito pada mulanya mempunyai hidup yang sangat senang, tidak seperti Kawaki. Namun pola cerita untuk kehidupan Obito telah berubah setelah dia kehilangan seorang wanita yang dia cintai, iaitu Rin. Bagi Obito, Rin adalah segala-galanya, dan setelah kematian Rin, bagi Obito dunia ini adalah kosong dan tidak harga baginya.
Situasi ini sama seperti Kawaki di mana bagi Kawaki Naruto adalah segala-galanya bagi dirinya. Sebelum menghadapi kejadian seperti ini, Obito pada awalnya telah mendapatkan ceramah dari Madara. Dan bunyi ceramah dari Madara bukanlah kesemuanya salah. Seperti yang Amado katakan kepada Kawaki, Madara pernah berkata, "Lihatlah kepada kehidupan ini. Tidak ada perkara yang berjalan seperti apa yang kita mahukan. Selama mana kita hidup, kita mula menyedari akan tentang perkara itu. Hanya rasa sakit, penderitaan dan kegagalan yang ada dalam kehidupan ini. Dengarkan aku, Obito. Di dalam dunia ini, dimanapun ada cahaya, di sana pasti ada bayangan. Selama ada pemenang, di sana tentunya juga akan ada kekalahan. Kerana sikap egois dari seseorang akan menimbulkan perang dan kebencian akan lahir untuk melindungi rasa cinta. Itu semua tidak boleh dihindari dan itulah yang biasanya terjadi dalam kehidupan ini. Kerana kau terluka sebelum ini, orang lain boleh terselamat." Setelah mendengar kata-kata Madara itu, Obito mula menyedari tentang kejadiannya setelah dia menyelamatkan Kakashi. Memang yang dikatakan Madara itu ada benarnya, tapi tetap pada saat itu Obito tidak mudah terpengaruh dengan perkataan Madara. Meskipun apa yang dikatakan oleh Madara memanglah sebuah kejadian yang terjadi pada dirinya. Pada mulanya Obito langsung tidak percaya akan perkataan Madara itu, kerana nama Uchiha Madara sudah dikenali dengan seseorang yang begitu jahat. Namun setelah Obito bertanya kepada Madara apakah yang Madara inginkan, Madara berkata dia inginkan melakukan perkara untuk menentukan nasib dunia ini. Sebuah dunia baru dengan kemenangan, sebuah dunia baru dengan kedamaian, sebuah dunia baru dengan rasa cinta, dan aku akan menciptakan dunia seperti itu. Dan itulah kata-kata dari Madara. Meskipun Obito sudah mendengarkan kata-kata Madara yang seperti ini, Obito tetap tidak mahu percaya akan Madara. Dan hanya ada satu perkara yang Obito inginkan pada ketika itu, iaitu dia ingin kembali kepada rakan-rakannya. Setelah kejadian itu, Obito tetap mencuba dengan keras untuk keluar dari tempat persembunyian Madara dan mahu kembali kepada rakannya. Hingga suatu saat ketika Obito sudah memperkuatkan tubuhnya, dia mendengar kejadian di mana Rin dicolek dan akhirnya dia melihat sendiri yang Rin itu telah mati terbunuh oleh Kakashi. Sejak dari keadaan itu, Obito mula menyedari yang perkataan Madara selama ini tidak ada salahnya. Dan setelah itu, Obito mula berubah akan sikapnya dan Obito menjadi sangat benci akan dunia ini. Dan Obito juga mempunyai satu tujuan, iaitu mencipta dunia di mana apa yang diinginkannya selama ini akan benar-benar terjadi. Dan dari sini kita lihat bahawa seseorang itu akan berubah apabila dia kehilangan apa yang telah dipertahankannya selama ini. Keadaan ini boleh sahaja terjadi kepada Kawaki, di mana setelah dia tahu orang yang disayangi telah pun mati, ya, orang itu adalah Naruto. Mungkin disebabkan kematian Naruto, Kawaki telah berubah sikapnya dan menganggap dunia ini adalah kosong dan tidak ada gunanya tanpa Naruto. Namun itu jika benar kematian Naruto terjadi, tetapi saya masih ada kemungkinan yang lain, iaitu berkenaan dengan ayah sebenar Kawaki. Sehingga kini kita masih belum tahu apakah alasan sebenar ayah Kawaki telah berubah menjadi seperti itu. Mungkin sebelum ini ayah Kawaki telah menghadapi satu perkara sehingga dia berubah seperti itu. Dan jika benar suatu saat nanti Kawaki tahu apakah punca sebenar ayah Kawaki menjadi seperti itu ataupun penyebab kematian ayahnya, Kawaki tentunya akan sangat terkesan dengan perkara seperti itu. Dan mungkin setelah itu akan menjadi titik permulaan di mana Kawaki akan mencetuskan ataupun menunjukkan kepada dunia shinobi bahawa tiada gunanya di dunia shinobi ini dengan kekejaman yang telah mereka lakukan. Jadi inilah pembahasan saya mengenai Kawaki berubah fikiran dan mencetuskan peperangan seperti Uchiha Obito. Jika korang mempunyai idea atau pendapat yang lebih menarik, korang sangat dialu-alukan untuk dropkan komen korang semua di bawah. Maaf kalau saya ada kesalahan kata dan kesalahan fakta pada video kali ini. Teruskan support channel Manpan Studio untuk mendapatkan 30k subscriber dalam masa yang terdekat. InsyaAllah impian itu akan tercapai dengan bantuan daripada korang semua.
Akhir kata, saya Bro Aiman. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.